Asia, selamat pagi Malaysia. Hari ini bertemu lagi dalam Borak Tesiping. Okey, Osha. Yes, hari ini saya ada untuk anda lah peminat-peminat toys yang ada hobi mengumpul minifigure, nak kecil-kecil ataupun kostum kan. Okay. Kita akan bersama dengan Toys and Collectible Group, Kucing Pickers. So, Osha suka kumpul apa? Makanan. Makanan. Semua Jadi, orang hobi dia makanan. suka kumpul makanan juga. Jadi Gas mula borak apa hari ini? Okey, hari ini Gas akan bersama dengan seorang wanita yang berjiwa angkasa macam Osha, macam Nurul, macam Mazela. Sebab dia ni merupakan seorang yang sanggup mengedepikan kewangan, kemewahan sebab nak bantu orang lain, dan orang lain tu adalah wanita-wanita di pedalaman Sarawak. Wow, interesting. Kalau Nurul pula apa? Kita kan sama Osha. Kita cakap pasal alah. Toys. Okey. Kita sambung selepas ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Okey, terus kekal bersama kami dalam Borak Tesiping selepas ini. Peng. Kita kembali lagi dalam Borak Tesiping. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga jam 8.30 sekejap lagi. Baik, kepada anda yang mungkin nak hantarkan sebarang cadangan ataupun komen, hantar sahaja kepada kami di borak@tvstv.my. Zel, kalau Gas pakar bersilat Betawi pukulan 12, Zel pandai apa je? Zed pernah belajar taekwondo, Zed pernah belajar muay thai. Ya ke? Tapi apa yang istimewanya hari ini, mungkinlah orang tak tahu atau kurang tahu, terutamanya masyarakat Pada hari ini mengenai seni mempertahankan diri masyarakat Iban yang kita panggil sebagai Kuntau. Dan pada hari ini kita bersama dengan seorang yang orang kata orang kuat ataupun pengajar untuk seni mempertahankan diri Kuntau ini, Encik Kilau. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sihat? Sihat. Alhamdulillah, syukur Ya. Encik sihat Encik sihat pula. Encik Kilau adalah seorang yang berbangsa Iban. Dan kalau kita lihat Kuntau juga merupakan seni mempertahankan diri untuk masyarakat Iban. Boleh tak ceritakan? Sebab Kuntau ni saya dengar adalah diwarisi ratusan tahun kan, sejarah Kuntau itu sendiri. Betul. Okeylah. Asal de Kuntau ni memang dari dululah, dari moyang sampai sekarang lah masih disimpan sebab pasal kita keturunan lah. Jadi keturunan. Itu seorang cakap adat asal. Ada asal. Tak boleh dihilang lah. Sebab dulu memang dari dulu sampai sekarang lah beratus tahun lah Kuntau ni masih diwaris lagi. Betul. Untuk turun temurun. Encik Kilau adalah salah seorang pewarisnya kan? Ya. Dan pengajar Kuntau sendiri. Sudah berapa lama? Berapa tahun dah terlibat dalam orang kata mengajar ataupun belajar Kuntau ni? Ni saya yang belajar dalam masa 3 tahun. 3 tahun belajar. Lepas tu saya jadi seorang macam guru ni dah masuk 4 tahun. 4 tahun dah. Okey, nak tahulah kan Kuntau ni selain daripada tengok dalam majlis besar dan majlis kahwin macam tu, mana orang lain nak tengok Kuntau? Ni Adakah dia mempunyai gelanggang sendiri? dia ada gelanggang sendiri, ada tempat sendiri ataupun pergi buat persembahan dekat macam ada yang buat persembahan tu dekat mana-mana tempat ada orang panggil lah. Corporate function dan sebagainya lah. Kalau ni Encik Kilau pernah terlibat dalam mana-mana persatuan yang ada orang kata mengenengahkan seni mempertahankan diri Kuntau ni, ada tak? Terutamanya di Kuching. Ada. Pertama saya ikut dia Asadia. Apa nama? Asadia. Yang diketuai Mabong anak unggang. Lepas tu saya masuk pergi Sikar. Sarawak Iban Kuntau Association. Sikar itu tahu. Sikar. Pernah dengarlah kan, Gas? Okey, nak tahulah apa perbezaan Kuntau dengan seni mempertahankan diri yang lain, silat yang lain ada dekat Malaysia terutamanya. Kuntau ni dia agak kasar lah.
Kasar dari segi mana tu? Dia kalau dia orang tu pergi datang dia terus attack. Dia tak ada bunga, dia pak. Dia memang tiada bunga, dia terus serang. Tu beza dia lah. Tu beza dia. Kalau tak ada ni, kalau tak ada bunga ataupun ataupun corak yang ni, macam mana boleh buat persembahan dekat function? Dia ada bunga dia. Tapi sikit, tapi tak tengoklah kalau macam yang ada panjang, ada yang kira tengok yang nama dia, nama kuntau tu. Kalau dia orang request untuk buat persembahan, kita lebihkanlah 4 bunga tu kan. Okey. Macam mana boleh berminat untuk belajar kuntau ni? Mungkin ada peristiwa yang nak dikongsikan? Dari dulu memang saya minat lah, dari keturunan macam sebab saya punya datuk dulu pun dia memang seorang belajar jugalah. Tapi dia bukan dia guru lah, dia pelajar juga. Dia belajar. Ujung-ujung setiap macam ada perayaan, ada dia main tu. Saya tengok. Lepas tu saya punya minat. Tak semua orang sebenarnya ada minat untuk belajar kuntau ni. Okey. Nak tahu juga seni bunga, ada berapa jenis seni bunga dalam kuntau ni? Setahu saya, berdasarkan apa yang saya kaji lah, setiap guru kuntau tu dia ada seni bunga tersendiri. Ya, tapi jenis bunga dia memang banyak lah. Memang banyak. Adakah setiap guru-guru tu, contoh guru ni dah mempraktikkan seni bunga yang ni, guru lain tak boleh? Boleh juga. Boleh. Kalau sudah belajar dekat guru ni, dapat belajar pergi satu guru lagi. Itu macam peringkat dia lah. Okey, bercakap mengenai peringkat, berapa banyak peringkat dalam kuntau baru kita boleh lulus? Okey, lulus. Berapa peringkat sebenarnya? Kalau taekwondo dia ada tali pinggang, hitam, kuning, putih. Dalam kuntau ni peringkat dia tengok dari segi bunga dulu. Kalau bunga dia okey, apabila dia masuk pergi saya orang cakap buah dia, isi dia. Kalau dua-dua itu okey, baru peringkat dia dapat tinggi. Kalau dua-dua tu masih belum. Maksudnya basic, asas kena conquer dululah. Kena tahu dulu baru boleh pergi ke peringkat yang seterusnya. Dari segi faktor pemakanan, ada yang kena jaga ke macam mana ke masa belajar kuntau ni? Pasal pemakanan ni tengok yang satu guru lah. Lain-lain lah. Sebab sekarang ni banyak yang ada juga yang masih jaga pemakanan dan banyak juga yang dah tidak mau yang itu lagi. Sebab sekarang agak moden lah. Dia tidak mau yang ada cerita tadi mengenai apa? Tujuh hantu. Yang tu memang 7 hantu lah asal yang saya belajar sekarang. Dia orang cakap dia bunian 7 perempuan itu. Boleh tak ceritakan apa kaitannya dengan kuntau ni? Ya. 7 bunian ni saya guru yang pertama, guru saya yang belajar dulu, dia pergi belajar. Tapi sampai dia dekat hutan, dia tidak tahu mana dia mau pergi lagi belajar. Sebab sampailah dia terjumpa yang 7 orang tu. Dia belajar pun macam yang dia cerita dekat saya lah. Dia kira agak susah sikit, terlalu susah dia juga. Dia punya level of difficulty belajar tu susah lagi daripada apa yang Cik Kilau belajar. Okey, nak tahu jugalah. Kan? Macam susah kan dia punya nak belajar kuntau ni. Siapa yang boleh belajar kuntau ni? And then perempuan boleh belajar kuntau? Boleh? Tak kira perempuan ataupun lelaki, boleh. Sebab dia tidak kira siapa boleh belajar. Dari segi minat sendiri. Ni kalau nak mempertahankan diri, kalau kita nak harapkan orang kata tak ada senjata, susah juga kan? Ada tak penggunaan senjata dalam seni mempertahankan diri? Dan apa senjata yang selalu digunakan? Kalau macam kuntau ni dia kira tidak payah pakai senjata pun. Tak kalau payah, kamu confident dekat sendiri, kamu serang saja. Sebab dia punya kaki dengan dia punya tangan, dia ada point-point yang kita perlu serang. Kalau perempuan, kalau dia emergency lah, dia pakai beg ke apa semua, itu boleh juga. Pakai kunci kereta, boleh juga. Semua pun boleh pakai lah. Ni mungkin orang kata, Zel, kalau kita semakin banyak kita belajar kuntau ni, betul tak semakin kebal ilmu kita ataupun daya tahan badan kita? Itu
pun macam tadi lah, kira ikut perguruan dah. Kalau perguruan dia asal dia membawa yang macam tu, dia akan paksa ikut macam tu. Kalau lah. perguruan yang Cik Kilau macam mana? Ada tak mengajar aspek tu? Saya dulu memang tak ada lah. Oh, tak ada. Terang cakap tiada. And then nak tahu juga, adakah terdapat pantang larang atau ritual sebelum mempelajari kuntau? Ritual dia adalah sikit. Ada. Ada apa sikit boleh bagi apa antara pantang larang tu? Kira masa belajar tu, sebab saya belajar dia dalam masa 2 bulan. 1 bulan ajar dia punya bunga. Okey. Lepas tu saya bagi dia limau. Siapa bagi limau? Saya. Okey. Dekat dia punya kepala. Lepas tu Dekat kepala apa? simpan dekat kepala ni. Kepala diri. Limau. Limau tu kasturi bertindak tu. sebagai apa? Macam pembersihan ke? Limau ni dia kalau ikut dia untuk mata, telinga, dengan tangan dan kaki. Dia untuk cepat. Cepat. Contohlah dia bertindak cepatlah. Kalau orang contoh kalau macam ni, dia tengok buang dia terus lah, dia dapat dengar dari jauh. Dia punya bunyi tu. Salah satu ilmu. Kira kurang lebih macam tu. Saya rasa kalau penonton nak tahu ni seni mempertahankan diri kuntau ni dia sangat particular, sangat detail. So saya rasa kalau penonton nak tahu apa kata kita saksikan video persembahan seni mempertahankan diri oleh kuntau ni Sedikit demo. oleh Encik Sedikit demo, Kilau guys. dan anak muridnya. Apa kata kita saksikan. Assalamualaikum, anda kembali lagi menyaksikan Borak Tensi Peng. Osha dan juga my partner lah Nurul Ismail. Kali ni story kita tentang Toys and Collectible Group ataupun tidak tahu lebih dikenali sebagai Kucing Pickers. Okey, bersama Osha kita ada Hafiz ataupun Kamen Rider. Betul? Pada kelakar. Kita ada Epa dan kita ada Melvin. Melvin, is it? Melvin. Thank you guys for coming. Banyak toys yang ada dekat depan-depan tu, apa yang dah semua. Yang kami tahu, yang kami kenal, Ultraman tu aja. Ultraman aja tahu. Ottoman je tak tahu. Awak benar juga. Dari tadi Iman dah, kenapa lalat? Bukan lalat, belalang tadi. Okay, cari semua. Okay. Kita nak tanya lah, okay. Melvin, how do you guys start dengan mengumpul hobi-hobi benda-benda macam tu? Okey, untuk kami lah, kami start sejak dari umur 8 tahun lagi. Masa saya kami tiap-tiap minggu nang pergi ke rumah nenek kami. Jadi uncle kami nya ada nang koleksi kapal terbang lah. Jadi koleksi kapal terbangnya kami masih ingat masa saya nya ada beberapa igit jenama. Jadi kami masa saya nang dah terdedah dengan jenama Jepun dan juga jenama dari Eropah. Contohnya kita Revell, Hasegawa, Airfix daripada British, Hasegawa daripada Jepun, Revell daripada negara Germany. Jadi bila masa saya kami terdedah dengan benda tu, kami nangga kedak apa orang marah nangga kedak nang terpegun jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi yang bermula dari saya lekat ya. Cuba kita bayangkan
kami sebagai seorang minyak yang umur 8 tahun aja, kami nang tahu jenis-jenis model kapal terbang mas saya. Wow. Sedangkan classmate kami not lain, rakan-rakan kelas yang lain nak, sidaknya nang si tahu apa-apa. Kami dari jauh nak, kami dapat madah, tok kapal terbang F-15 Sea Eagle, single seater, double seater, tok F-18A Hornet, tok ialah Spitfire, tok ialah F-4U Corsair, Hellcat, semua benda macam tu. Kami nangga dari jauh dah dapat nampak. Sebab masa ya uncle kami, yang ada banyak beli buku ataupun majalah berkenaan pasal kapal terbang. Jadi dari sia kami selalu nangga juga lah. Jadi start dari sia. Macam-macam kita apa? Macam ni, how do you start? Gini apa? Mungkin ada cerita kah? Macam ni kita orang start ataupun kita orang geng pengaruh akan sebaya. Juga lah. Kami dari start from the early age juga. Kami kumpul. Kami more to collector actually. Action figures, model kit. Tapi model kit kami si berapa dia? Adik hanya lebih ke model kit. Berapa tahun dah start? Quite young, I think. Lebih umur kedaya juga 8. Sebab my parents really like sporting juga lah. Apa yang kita minta kadang ada beli macam Transformer, Ultraman. Mengaduak lah. Yes. Tapi sebelum tu kita berminat dengan motor. Yes, kami stop macam gapnya terlalu jauh. Kami stop. Dan kami mau tukar hobi lah, mau tu motorsport. Kami lebih ke main sukan kereta apa semua dengan few of my friends. So kami ada buka workshop juga dulu, workshop kereta. So after that, kami start balik, I think. Start balik dengan model kit, Gundam apa semua. So beli. Then suddenly starting to attach balik. Attach balik. Kan pandai jatuh cinta balik lah. Macam dia tadi, cinta pandang pertama. Jatuh cinta balik. Itu pandai nak berkelakar kah? So kita how do you start? Datang dengan kostum tu Hafiz. Okey, time kecil sama juga lah. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Pandai kelakarnya. Masa ya mak samalah mak pak sporting juga. Tapi masa kecil dulu biasalah nakal. Lalu keluar dari rumah. Kan selalu nangkap belalang lagi kecil. Ya, dia belalang dah besar. Kadang-kadang dalam TV7 ada cerita Kamen Rider. Dari sialah kami cinta Kamen Rider, Ultraman, Power Rangers. Okey. Dan sebenarnya nak hobi macam tu nak sebenarnya bukannya murah. Orang ingat murah. Betul. Tadi kami ingat itu macam kudanggar dekat kedai. Jalan macam ada kedai RM2. Kedai RM2.5 apa indah. Indah mana? No. Jangan padah RM2.5 katanya. Itu made in Japan. Made in Japan. Bukan nak RM2.5 yang kita beli. Jadi macam pegang mata. Jangan. Dia all are very sensitive, you know. Okay. So, macam kapal terbang ya. Nak. Kosnya macam ni lah, mula. Okey. Kami beri sikit example lah. Okey. Tok masih belum lagi dibuka. Okey. Tok ialah apa yang kita panggil sebagai new molding system. Nya dalamnya nanang dah di pre-colored. Okey. So bila kami order benda tok, nya dalam lingkungan ada 200 macam ya untuk sikit. Tapi tok yang dah di pre-colored. Mun tok yang belum lagi diwarna, kosong macam tok, dalam toknya belum lagi diwarna. Biasanya harganya mun nasib baiklah. Mun ada sales 50% ataupun sales dalam lingkungan 30%, dalam lingkungan harga RM50 dah dapat sekotak. Ini besi ke plastik? Plastik. Yang plastik. Macam kedai color besi benar. Mun color besi ya biasanya kami akan colornya balik semula. So kami simau upahnya nampak kedai plastik. No wonder. So the one yang dekat depan tu semuanya adalah plastik. Okay, kita besi. Kita boleh buka nangga. Ya. Mak balik tapi selalunya dekat kedai Gundam nak ada pada do not touch. Yes. Open the box. Sebab apa? Sebab di kedai setidaknya ada risau apa igit benda. Sigit ialah setidaknya risau benda dalamnya nya akan tercabut tanggal daripadanya pun frame ya. Okey. Ya antara sigit. Kedua ada kadang-kadang setidaknya risau nak katakanlah punya limited nak, punya nang dah di seal lempun lah. Bilanya dah di seal dengan selotip bulat ya, bermaksudnya ya nang seoleh dibuka. Jadi macam tu kan. Harga tu bermodalkan 150 is it?
around there, around that price. Okay. Belum lagi tambah dengannya pun color, belum. kata, benda yang bermodal besar agaknya. Boleh tahan modalnya. Dan kalau you naga nak sebenarnya kalau orang masang macam for example lah Gundam lah for example lah, you boleh naga hanya pun apa nama instruction, not only that macam Datuk Belon tu kedak tanangga plan rumah. Yes. Okey. Complicated. Okey. Nya pun kapal terbangnya cara sidanya potong moldingnya is actually according to the real plane how they assemble it in factory. Macam yalah sebabnya sidaknya pola macam ya. No wonder. Jadi ambil berapa masa lama untuk siapkan satu tok? Okey, average biasanya dalam masa seminggu macam yalah. Moon focus. Moon seat focus macam dalam mungkin kami sebulan. orang yang ada kerja lain terpaksa agak benda tu lagi. Sebulan. Ya, tapi nang boleh tahan lah kita orang tu. Macam biasalah stay at home. Musim-musim tak bagus daripada saya dapat hafal. Benar. Jadi kepada penonton kita orang pun kan mungkin yalah malah ajak main game, malah ajak tahu apa nak bola, apa indah semua nak. Apalah kata belilah something like this and then cuba hobi yang baru kan. Rutis ngewe Gundam tu boleh diam 7 hari dalam rumah. 14 hari kita berkurung di rumah dah boleh dah ya kan. Kita dah boleh putuskan rantaian dah ya kan. Dan sebenarnya kita ada banyak lagi cerita untuk especially untuk kita orang lah yang suka collect toys, tok hobi tu. Nak jangan ke mana-mana lah. Kita akan sambung lagi lepas tu okey. Sebab saya nak kata tok Saman susah dengan plan rumah. Anda kembali lagi bersama Osha dan juga Nurul Ismail dalam Borak Tesi Peng. Dan masih lagi kita bersama dengan Toys and Collectible Group ataupun Kucing Pickers. Kita ada Melvin, kita ada Epa dan kita juga ada Kamen Rider. Hafiz. Kan seronok sebenarnya bila kita berkelakar pasal toys. Okey, apa beza kalau kita assemble macam kapal terbangnya dengan Gundam? Okey, bezanya Gundamnya lebih kepada snap fitting. Snap fitting. Bermaksudnya si perlu pakai gam. Tapi mun kedak kapal terbang tu nya perlukan planning yang kita panggilnya perlu ambil masa untuk studinya pun manual. Mau nangga macam ni mau pasang. Lepasnya untuk kedak case kami si dapat rely dengan manual aja. Kami akan pergi online cari sampel warnanya kapal terbang nok yang benar-benar pun lah. Tangganya pun weathering effect apa semua benda ya. Jadi kami refer secara online lah. Okey. Jadi macam Epa, kita pun collection macam ni dari mahal ke murah, murah ke mahal berapa rega-reganya? Si jual lah madah kami ada compare Datuk lah, Datuk gila lagi. Kami mau tu lingkungan berpuluh sampai few hundred beribu sih lah. Macam kita macam spend baju apa yang semua untuk bingung saya jangan padah lah. Rupa macam murah. Tapi kami beri harganya sakit rupa rasa mau makan mie Maggi dalam sebulan. tapi sanggup mo? Sanggup. Benda yang kita minat bah. Faham. Memang kecil dulu. Selalu je macam tu upah ke depan di TV. Kenci. Tidur kena tahu juga sih. So baju tu adalah satu Kamen Rider. Do you have any other collection yang lain? Kebanyakan DIY buat dari kotak Maggi juga kerana bajet tak cukup. Sekarang ni bajet dah okey, dah jalan seimbang. Paksalah order dari Indonesia. Boleh jak ke ambil gambar kelak kalau keadaan COVID kita dah okey dah. Boleh beli baru lagi. Betul. Jadi sekali gambar RM10. Jadi bang macam tu mungkin daknya beli dari Japan, dari daknya sanggup tak orang pergi untuk membeli barang tu kat luar negara. Kalau macam tu terpaksa kami orang korek lah dalam online. Mana-mana kawan lah yang nak lepas. Mun macam pertandingan macam ni, how far dah kita orang dah pergi jauh? Tanya Pak. Okey. Mun pertandingan, mun kedak kami untuk lokal lempun ajaklah. Biarpun kami dah beberapa kali kena narik oleh kawan, kami dapat support daripada modeler lain, builder lain sidanya marah. Bila lagi kami tu mau masuk GWBC? Bila lagi mau masuk GWBC? Kami marah. I have two choice. It's either I leave my com work for 1 year, commission work for 1 year, or I enter and then after that I enter the competition or I don't enter the competition at all. Macam yalah. Datuk ada wakil lah. Okey. GBWC maksudnya Gundam Builder World Cup.
Maksudnya peringkat kebangsaan di seluruh luar negara. Dan difahamkan kita orang pun model which one gandam ke apa kan mendapat perhatian daripada owner apa nama yang Mejin Kawaguchi. Siapa yang mula kita? Nya yang pola. So macam ni, can you share with us dan juga penonton kita orang your experience lah dapat kena perhatian lah daripada mesti nampak pelik apa. Tak pernah display di GBWC. Kreativitinya mesti lebih tinggi. Tinggi lagi dari peringkat kebangsaan. Wah, kali kita kalau dah dapat perhatian daripada Meiji nak mungkin kali tu you boleh improvise lagi kah sikit puak kumbu kah. Tanya ada Sarawak sikit. Come on lah, we want to bring Sarawak to the world kan. Kita boleh improvise di situ. Tapi heran je sebenarnya Gundam dengan Transformer tak sama sih. Sama. Sama sebab rupanya kali. Ya. Tapi Gundam tu kata orang madah lah nak macam compared to ada macam mini figure yang lain lah. Nak for example dia nak nyambung dak belon lah dak kapal lah. Kerjanya sangat-sangat memerlukan kesabaran. Dan macam ni waktu tak nyambungnya molah ya nak is it like macam okey mula je ataupun nang perlu macam mood nang kena tarik roh mesti banyak-banyak kata orang tu masuk badan hacknya kena ada kata orang nak baru you dapat mula macam ni okey ikut pengalaman kami moodnya mesti ada ibu pola secara paksaan banyak kesalahan kelak. Macam kita nak sounds like macam okay you start daripada umur 8 tahun mesti dah banyak collection dah berapa ratus sikit dah. Kami ingat berapa ratus sebab ada collection yang not lama kami kami gila kira sebab ada yang masa pindah rumah hilang lah, rosak lah, ataupun nak kena buang lah. Ada yang kena main oleh anak jiran sebelah sampai hilang si tahu pergi sini semua benda jadi kami ingat bapa tapi apa yang kami boleh share ialah ada collection yang lama pun kami masih simpan as a self reminder that this was my work last time because I'm never satisfied with my own work. Kami jenis yang apa yang kami pernah pola dulu menangga si puas hati kami akan beli baru, beli balit, pola baru lagi. Saya pernah rasa menyesalkan beli mahal. Saya rasa duit kah? Macam dah salah orang punya lebih 200 Kami pernah rasa menyesal. So adakah terfikir benda tu akan bila di masa akan datang akan lebih mahal mungkin? Adakah itu orang kaya dalam your mindset? Saya beli, dia tak kelak lebih. Jual balit? Okey, jual balit setakat tok lah. Walaupun kami ada beberapa kali dah di offer oleh orang, setidaknya offer at a very high price. For example, like kami pun 1/1 for 4 scale Star Wars Millennium Falcon tu. There is one particular collector from Kuching here nya ada mintanya mau beli dari kami for RM400. Wow. But I was not willing to let it go. Kami sanggup. Why? Because you can make a new one. It's true. Same one. It's true because this is actually part of my exhibition portfolio. Journal. Journal. Yes, it's my journal. Kan, such an amazing artwork lah kita orang tu nak orang ingat nak melukis. Macam orang puannya suka spend duit ke makeup. Ya, betul. Nak macam aku obvious makan. Cuba tak nak harga Tok Osha. Kita rasa berapa harganya pun. Kenapa? Tali pinggang lah. I think I don't know, kelak salah padah lah. Agak belalang. Boleh share berapa harga? 100. Yang ni boleh berdiri ke? Boleh. Nak terbang pun boleh. Baik. Hati-hati. Okey, yang ni 1,000 lebih. Tali pinggang aja. Tali pinggang aja. Yes. Apa dapat? I mean, terbang. Lagi ada lagu. Okey. Satu lagi ada hinci. Ada apa? Wow. Berbaik. Bukan Run. Terbang ini yang kita mahu. Yes. Satu lagi boleh tukar warna. Nak lagu Kamen Rider lah. Okay, interesting. Apa ada kipas angin? Apa numpu dalam mun panas. Betul. Jadi Osha ada rasa berminat?
Siapa pun kami makan tu. Tidak, kartun Teletubbies, I makan lah. Memang tak muat pun. Okey, macam your future goals. Okey, kita orang, adakah kita orang akan collect lagi benda tu kah? Mungkin something for the community. Target kami orang more to like we're gathering form of friends in Kuching Pickers. Our main goal right now is untuk mula satu like hobby shops. Combine all of the ideas. Macam ada orang untuk jual plushies, ada untuk jual movie poster, Lego, mau tu dah kostum, tu pun skill lah. Kami personally memang jual lah. Memang berjual dengan model kits, mau tu Gundam pun band. Macam kita Japan nak nyong atas sekolah lah malah benda tu. So since you guys already like macam suka benda tu, do you guys have any plans like macam macam school untuk school of I don't know how you say it lah. Bagi kami mungkin akan panggil as a model building tuition center. Wow. Macam ni lah sebab kami jenis yang suka ngajar orang. Bila kami ngajar orang, kami mesti ngajar alang-alang. Okay. Kami jenis macamnya. Kami akan beri semua teknik yang kami pernah go through. Setidaknya siapkan pola salah semua menaya. Kami jenis macamnya. But at no fees at all. Wow. For the time being. Sebab kami rasa we are not getting younger, you see. So kami mesti tahu kami sampai bila kami dapat pola benar macam tu. So kira kami mau cari seorang penaung. Protege. Yeah. I'll be very happy if my future protege can do better than me. Wow, that's great. Itulah kata orang take suara seorang untuk guru kita ni lah. I'll be very proud. Toys kan. Jadi mau tahu sebenarnya kita orang waktu mula kolektor tu nak ada siapa-siapa yang mendorong tak orang kah untuk berminat dengan benda tu ataupun parents tak orang kah siapa kah? Kan parents lah. Parents. From my end, it all started from my uncle. So masa ya, uncle kami-nya berpengalaman pasang dah benar macam tu. Cuma toolsnya masa ya, nya si cukup. But he was the one that who actually guided me through the assembly process. And then what sort of things I should be on the lookout for when it comes to instruction manual. Contohnya keraknya pun molding sama mana moldingnya kacak kasih semua menaya. My uncle is a very super detailed person. Nya jenis yang suka kumpul kapal terbang banyak. And I can tell you this, nya pun koleksinya di KL sia, when it comes to 148 scale or 135 scale pun planes from Hobby Wings, nilainya dah lebih daripada 2,000 lebih ringgit because those are all made out of die cast metal. Nya kenetoknya dah tua, nya dah berbini, nya dah ada anak seorang, nya siap dah masa mau pasang benda macam tu. Okey. So turun ke kita lah rumbulatnya tak lah. Alright. Wah, kalau cerita tu memang banyak lagi kan. Memang very interesting lah hobi-hobi tu. Nak kan macam ni lah macam penonton kita yang sedang menyaksikan kita kini tu. Nak cari kita orang Kuching Pickers Kuching Pickers. Cari tahu dekat sini. City One. Sofa bentuk City One lah. Sofa. Ada kedai dekat sini lah. Saya ada booth. Oh, booth. Ini on social media kan macam ni kan? Saya boleh nak nak join kan tahu. Lepas tu ada adik-adik kita yang macam Mak, kami mau ikut macam ni Mak. Kami mau mula juga. Okey juga daripada gaming. Betul. Nak daripada telefon 24 jam aja nak betul sih. So dekat sini yang boleh cari. Hobi kreatif. So far kami memang ada lah dalam Kuching Pickers kan. Kuching Pickers. Website sih? Facebook page, apa lagi? Instagram. Okay, so boleh cari kita orang dekat sini lah. Alright, I think last word lah kita orang untuk penonton kita. Okay, Hafiz dulu. Okay, Hafiz dulu. Kau tahu apa mau dibadah tu? Mevina dulu. Okey, nasihat kami, mungkin kita mau start pola model kit macam tu. Nak paling penting kita ibu rush, ibu tergesa-gesa mau pola mau nangga gini upanya semua benda ya. Kita mesti tarik nafas dulu, study nangga mana-mana dapat kasih di pola. Mun si dapat di pola,
seed apa, sebab apa? Kita beli, simpan dulu, bila dah rasa bersedia, okey, pola. Tapi mun kita rasa biarpun berduit, tapi seed bersedia untuk mau beli, si apa? Engkah balik tajak dekat kedai. Ibu risau. Ibu tergesa-gesanya kena nanggah, mau beli kita beli juga. Oh, ibu marah. Tegal limited edition kami mau ambil tok kini. Ibu pola macam ya. Bila kita pola macam ya, silapnya banyak sih dekat saya. Jadi Hafiz pula, apa nak sampaikan kepada penonton kata-kata kata peminat-peminat Gundam ke? Lebih baik jangan ikut saya ya. Jangan banyak terbelanja duit ya. Jadi saya makan Maggi 1 bulan. Jangan. Pak, kita pesanan untuk penonton. Pesanan saya, hobi tu selalunya orang salah anggapnya as a toy. For me, it's like model kit, creativity lah. Kita dapat cat, kita buat molding, everything. So, sikit lagi, macam ni dah. Mun katanya jangan berbelanja apa semua. Kami nak mencari orang ke tu. Kami berjual. Kami jual. So anything mun mau cari few units Gundam apa semua boleh cari kami lah. Boleh. Boleh cari kami. Kami berjual lah. Itu dia. Thank you so much Kuching Pickers kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami dua dalam Borak Teh Sipeng hari itu. Jadi kepada penonton kita, kita harap you get something lah. Okey. Belum habis. Kita bye-bye lah. Dan nampak gayanya masa pun dah mencemburui kita kan. So anda jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Borak Teh Sipeng. Ini yang kita mahu. Inilah kita mahu. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Wah gas, meriahnya suasana set Borak Teh Sipeng hari ni. Rasa macam dekat kampung. Marah ke apa ni? Tak ada, rasa excited tengok. Rasa macam dekat kampung budaya dah. Betul. Bersebelahan dengan patung yang pakai PPE ni lagi. Yang ni Mazela nombor 2 namanya. Kita ada apa lagi ni Zel? Kita ada tika, kita ada bantal. Kita ada bingkai gambar. Lepas tu kita ada ni topeng muka, pelitup muka. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita hari ni Zel, siapa? Cik Jackie Fong merupakan pengasas kepada Tanoti House. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat. Kas tengok ada sesuatu yang menarik tak dekat muka Cik Jackie Fong? Itu apa tu? Tu mesti pelitup muka special diperbuat daripada masyarakat Penan. Yes. Boleh Cik Jackie Fong jelaskan pasal face mask ni? Ini adalah pelitup muka yang kami perkenalkan pada masa PKP dan anyaman adalah dari masyarakat Penan. Okey. Dan kami membuat ni disebabkan pada masa PKP susah untuk menjual craft. So kalau kami buat pelitup muka pasti akan dapat jualan. So disebabkan ini mereka sudah dapat banyak pendapatan sebab ini memang sambutan yang hangatlah. Kalau kita lihat dari segi ni, dari segi keselamatan pelitup muka tu dah lain dengan mungkin Kementerian Kesihatan Malaysia, NIOSH ataupun WHO. Ya, betul. betul. Kami pun terasa bahawa ini adalah tanggungjawab kami. Betul. Kalau kami menjual mask, kami bertanggungjawab untuk menjual sesuatu yang selamat ya. So kami telah hantar ini kepada Makmal NIOSH dengan mendapat penilaian dalam kuantiti-kuantiti yang dipaparkan oleh WHO. So ini sudah ada sijil dan nilainya semua sangat tinggilah. Maksudnya selamat untuk digunakan. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini, boleh tak ceritakan dahulu ni tika apa yang tu pelitup muka, gambar kat belakang. Allah beriannya. Cerita, mana tahu ada di sebalik cerita. Cushion ni lagi. Dalam komuniti kami di Tanoti, kami meliputi ramai artisan, orang yang pandai membuat kraft tangan. Dan yang kami buat di Tanoti adalah menjadi perantara
dari orang yang boleh membuat craft kepada orang yang minat dengan craft dan mampu membeli craft. So kami adalah syarikat Sarawak dan sebagai syarikat Sarawak kami jadi macam ejen lah perantara lah kepada semua artisan yang berasalkan dari Sarawak. Ya, dan craft tangan Sarawak yang turun temurun dari nenek moyang. Betul. So anyaman ini adalah anyaman rotan dari Penan. Ini pun Penan. Okay. So apa kebaikan Penan adalah Penan adalah orang yang tinggal berdekatan dengan hutan. Betul. Dan sumber hutan yang paling cantik sekali adalah rotan. Ya. Ni sebab apa kalau korang tertanya-tanya kenapa jarang tengok Mazela ni kan? Kaki ayam Bas pun sama. Sebab kita nak rasai sumber alam semula jadi. Kalau kita pijak dekat atas tikar ni, maksudnya kita dapat rasa akar-akar dekat hutan kita di Sarawak ni. Itulah keistimewaan Sarawak. Khas untuk pencinta alam semula jadi. Baik. Kita tahu Tanoti House tu adalah sebuah syarikat kraft tangan. Tapi kita nak mungkin boleh ceritakan kepada penonton apa objektif Tanoti House ni sebenarnya? Objektif kami adalah menjadi sesuatu enjin yang boleh membolehkan orang yang pandai membuat kraft tangan mencari kejayaan atau kemajuan. Kalau orang di bandar, mereka boleh mendapat rezeki sebab banyak employment. Betul. Ya, pekerjaan. Tapi kalau keluar bandar, lebih pun ke pendalaman, ini susah bagi mereka mendapat kerja. So, apa yang kami buat adalah menggunakan mereka punya kemahiran untuk menganyam atau menenun dan membawa kemahiran ini ke orang bandar. Maksudnya peranan Tanoti ni, Mazela, dia cari pasaran, dia serah tempahan, kemudian setelah siap, kraft tangan yang dihasilkan akan dibeli oleh permintaan daripada baik dari dalam negara ataupun luar negara. Kalau kita lihat daripada keboleh pasaran produk rotan dan tekstil ni, dia tinggi kan? Jadi ada tak permintaan daripada luar negara? Ada juga, lebih kurang orang yang dari kawasan barat, so Amerika atau Eropah, juga di Australia dan New Zealand, mereka gemar dengan anyaman semula jadi, anyaman bahan rimba. Dan rotan itu adalah bahan rimba yang paling tinggi tahapnya. Ya. Kualiti dia, tahan lama. Tahan lama, cantik, berkilat. Ya. Inilah nak tahu jugalah keunikan Tanoti ni. Semuanya dijahit menggunakan tangan. Betul? Semua digunakan tangan, ya. Tak ada mesin Tak ada pengguna mesin. Tidak ada mesin yang menggunakan elektrik. Semuanya menggunakan skill dan teknik-teknik daripada para penenun dan orang yang membuat kraft tangan. Maksudnya segala karya yang dihasilkan oleh Tanoti House ni is very detailed, is very particular. Jadi kalau kita boleh nak tahulah apa karya paling mahal yang mungkin Tanoti House ada? Kita apa tahu produk tu? Harga yang paling murah kita dengar dalam ribu-ribuan juga. So kita nak tahulah apa yang most valuable, most expensive. Yang daripada Tanoti. Dari seluruh Malaysia yang hasil tenunan songket yang susah sekali untuk ditenun, ya, dibuat lah, ya. So hasil tenunan songket kami lah yang paling. Dalam berapa harga tu agak-agaknya untuk songket? You have to Ianya depends dengan design. You have to see the design, the complexity. Kena tengok dululah Betul. Mesti cantik Mazila? Of course. Tak ada bawa songket hari ini, tak ada? Ada. Ada? So, ada yang Mazila itu bantal. Ini adalah jahitan bantal dan tenunan dia songket. Dan yang di belakang saya. Kau boleh dekat belakang tu, bingkai gambar tu pun juga ada elemen-elemen songket. So it's innovation and songket. So teknik dia songket, tapi kami menggunakan benang yang
macam special lah, specialized atau maksudnya menggunakan benang-benang yang dalam moden ni lah. Tapi teknik dia teknik tradisional songket. Ya, memang. Oh, siapa sangka kan selalu kita ingat songket ni kita pakai. Betul. Yang ni boleh buat pelapik cushion. Songket itu adalah teknik menenun. Ya. Boleh diaplikasikan kepada banyak benda lah. Ni, tak kalau kepada kain sahaja. Di Sarawak ada 2 teknik menenun yang paling banyak dilihat. Satu adalah puak kumbu, dan satu lagi adalah songket. Songket. Ni, kita nak tahu juga sisi lain untuk Tanoti House ni. Sebab ni, Tanoti House ni banyak terlibat dengan kerja-kerja amal. Boleh tak ceritakan mengenai Tanoti PPE Project? Ataupun ada satu hashtag iaitu PPE for Sabah kan. Ada 10,000 sebenarnya PPE yang sudah mereka edarkan ke negeri Sabah. Sebab sekarang ini kan Sabah sedang dilanda oleh peningkatan drastik COVID-19 kan. Boleh tak ceritakan Cik Jackie? Okay, selain daripada itu juga, tak silap, Tanoti pun ada menghantar bahan kepada banduan di Puncak Borneo untuk membuat PPE. Penjara Puncak Borneo. Boleh tak ceritakan? Masa kami masuk PKP dulu, pada bulan Mac, bengkel kami semua operasi sudah tutup. Tapi kami mendapat seruan dari Hospital Umum Sarawak bahawa PPE stok sudah kurang. Dalam banyak grup chat yang kami ada adalah artisan craft, dan artisan craft kebanyakan boleh menjahit. So saya buat satu poster untuk menjemput orang untuk datang menjahit, tolong menjahit PPE untuk hospital. Dan ramai yang datang menyertai ini projek ya dalam masa yang singkat saja. So pada masa PKP kami berjaya menghantar 69,000 satu angka yang besar. PPE ya kepada frontliner. Dan pada masa itu kami terfikirlah, COVID sudah kurang, bagus kami back to business. Tapi bila COVID melanda Sabah dengan kencang sekali, ya kami pun terasa tanggungjawab itu sebagai jiran Sabah untuk menghantar PPE kepada mereka. So kami pun berbuat demikian. Dalam satu minggu kami telah menghantar lebih daripada 10,000. 10,000. Bayangkan kalau untuk tempoh sebulan, 2 bulan akan datang, berapa banyak agaknya PPE yang akan diedarkan oleh Tanoti House. Satu lagi saya nak tanya, macam mana sebenarnya Cik Jackie ni rasa macam mudah sangat nak membantu orang ni? Sebab kalau kita lihat generasi hari ini, diorang ni sibuk dengan kerja dan sebagainya. Tapi Cik Jackie berbeza pula. Senang sangat nak bantu orang. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Saya selalu melihat sebarang keadaan sebagai satu cabaran. So, cabaran untuk menolong orang adalah cabaran yang selalu berlaku pada saya. Saya akan tengok situasi ini. Oh, kampung ini mereka tidak ada punca pendapatan. Bolehkah kami menjana satu ekonomi craft bagi mereka? Oh, okey. Cabaran sudah diberi pada diri sendiri, dan bolehkah saya menunaikan cabaran itu pada masa yang singkat, dan akan terjadi kemudian ke kampung satu lagi, ke kampung satu lagi. So inilah yang menjadi sesuatu yang drive saya ya. Mendorong. Mendorong atau menjadi satu target. Kalau target ini dicapai, apa target lain yang kena dibuat dan dicapai. Apabila pendapatan tu dijana kan, Zia? Ada tak Cik Jackie rasa itu satu kepuasan yang luar biasa dapat bantu orang? Kalau didapati orang yang menjahit PPE, sekarang boleh membina rumah baru, beli bumbung, dengan pendapatan jahitan PPE saja. Ada orang di pendalaman, mereka boleh beli baju seragam untuk anak mereka pergi sekolah.
kiranya Tanuti ini telah menginspirasikan, telah membantu orang-orang yang susah. Kan sebenarnya kata orang kalau kita nak bersedekah ataupun memberi pertolongan kepada orang ni jangan fikir banyak. The more we get, the more we give sebenarnya. Bukan biasa-biasa suka membantu orang ya. Tak dapat tengok orang dalam kesusahan, ada sahaja idea nak difikirkan macam mana nak bantu mereka. Walaupun bukan dalam Sarawak, di Sabah pun nak bantu. Hebat Tanuti House ni. Sememangnya wanita berjiwa kanser. Terima kasih kami ucapkan kepada Cik Jackie sudi meluangkan masa. Best sangat, sejuk sangat kata Tika ni kan. Pertama kali barefoot. Ni memang masyarakat Penan buat Yes. Oh, bestnya. Okey, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Cik Jackie. Terima kasih.